Buka pintu tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Mana dah? Dan yang menyuci. Muka 8 tu dah. Dan yang menyucikan itu 4 perkara. Tu dah. Habis dah kemarin hak dulu. Dulu duk cara terbagi masalah taharah terbagi kepada qalbi badani. Tu dia dah ayat dah. Lepas tu sini dia nak menyata mutahhir pula ni, benda yang menyuci. Dan yang menyuci mubtada. Dan bermula perkara yang menyucikan itu benda hak wak boleh menyuci itu. Apa tik? Tu. Benda yang dapat menyucikan wak we dicuci dah. Menyucikan akan perkara yang lain. Benda macam-macam kita pergi menyuci. Kena guna perkara yang menyuci. Mutahhir orang panggil. Bermula perkara yang boleh menyucikan itu khabah. 4 perkara. Ialah 4 perkara. Dia kata ada 4 perkara ni. Nak menyucikan kena guna 4 perkara ni. Tu. Menyuci. Dah. Nak basuh berak, basuh gapo pun kena guna 4 perkara ni. Ada 4 perkara. Mana pertama daripada 4 perkara tu iaitu dia kata dia air. Tu khabar. Pertamanya ialah air. Tu guna air. Air lah. Dapat menyuci. Ni hak asalnya dah. Ialah air. Iaitu air tu dia kata. Air tu pada. Ya pada. Yakni digunakan dia pada. Ya begitu. Muta'allaq dia tu kena takdir. Iaitu air tu pada yakni digunakan pada mengangkat akan hadas. Guna pada mengangkat akan hadas. Bila sebut hadas termasuk 2, hadas kecil dan besar. Hadas yakni hadas kecil dan besar. Hadas kecil pun mengangkat dengan air juga guna berwuduk. Hadas besar pun mengangkatkan dengan air juga guna mandi wajib. Itu dah. Tu mengangkat akan hadas. Tu guna air. Nak angkat hadas tu. Dan menghilang atau pada mengangkat. Satu dah. Atau pada mengangkat. Dan digunakan juga pada menghilangkan najis. Dia kata air tu guna pada menghilang akan najis. Najis tu menghilangkan. Menghilangkan najis ni menghilangkan hukum najis tu. Nak menghilangkan hukum najis tu.
Najis tu kadang-kadang najis hukmi kan. Kita hilangkan hukum dia terus. Ing dia tu sama telah dah. Dah hilang hukum, hilanglah ing. Kadang-kadang hilang ing tak lazim hilang hukum. Ing duk ada tapi hukum tu ing tak ada lah tapi hukum duk ada kadang-kadang. Maka ayat ni menghilangkan hukum. Bila menghilangkan hukum, hilangkan ing juga. Lazim dah. Dah. Maka dia nak hilangkan hukum najis tu. Dua. Dan yang lain, dan ni atau pada mengangkat pula. Atau pada mengangkat. Yakni, dia kata, ayat tu juga, iaitu ayat tu pada yang lain. Yang ni digunakan pada yang lain. Atau kepada mengangkat tu, supalah. Pada yang ni digunakan pada yang lain, pada perkara yang lain. Daripada keduanya, daripada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nyoro keduanya tu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ada juga. Tu guna ayat tu bukan nak mengangkat hadas, bukan nak hilangkan najis. Hal lain pada tu. Ada lagi ke? Ada. Ada lain daripada keduanya. Ada lagi. Ada. Cuba misal tengok. Tu at-tamsin yaqtadil wujud. Bila datang misal tu menunjuk kata ada benda sungguh ni. Kadang-kadang dia mengaku kata ada. Cuba misal tengok ke. Dan misal je nampak orang. Oh, ada ngerti weh. Tu dah. Seperti yang misal dah. Seperti membaru ayat sembahyang. Ya kata. Seperti membaru. Membaru ayat sembahyang. Baru semula. Maksud membaru ni mengulang dah. Mengulang berwuduk. Mengulang berwuduk yang belum batal tu. Mudah-mudah bahasa gitu. Membaru ayat semaya, tajdid wuduk kalau kita panggil. Mengulang wuduk yang belum batal. Kita kecek gitu dah. Ulang wuduk yang tak batal lagi. Kita panggil tajdid baru semula. Membaru semula. Tu tajdidun wuduk. Maka wuduk tu ada dah. Ada dah. Bila wuduk ada, berarti hadas ya tak berlaku. Tubuh cuci, tak ada hadas. Pamit air semaya pula mengangkat hadas kerana? Bukan. Bukan. Bukan mengangkat hadas. Tapi orang panggil pada makna mengangkat hadas. Ingat tak dulu? Pada makna dia. Tumik pula orang panggil. Tu. Habis itu. Nak panas klik. Nak panas semula. Nak panas semula. Takut basi. Takut basi tu je. Buka gas pula tu. Nak masak pula kan? Ada. Lauk ada dah. Pas buka nak panas klik hak dulu. Tu je. Kadang pada makna masak jugalah kira-kira. Walaupun tak ada masak sungguh pun jadi pada makna memasak semula dah. Kira dah. Maka kata dia membaru ayat sembahyang satu. Dan mandi sunat ialah juga atau pada membaru tu. Ni misal yang kedua. Membaru ayat sembahyang tu nak misal bagi apa dia mengangkat hadas itu hadas kecil. Dah kira di segi pada makna mengangkat hadas kecil. Dan mandi sunat. Mandi sunat ni nak kira di segi seolah tahu rupa mengangkat hadas besar. Mandi sunat seperti Jumaat masalah. Habis itu. Satu. Tu ayat kuna ayat hak ni maklum dah hak asal. Hak asal. Kita pun duk pakai hak ni sok-sok mau pun. Bukan duk dalar ni seni pula dah. Dalar ni seni sudah. Mana lagi. Yang ayat yang begitu mewah supaya kita. Ada. Tu. Bonok lain tu susah belaka tengok ayat tu. Ada terhak. Kita ni dah. Bak gerung-gerung 5 kali sehari mani. Tu sekali dengan bersemayat. Gerung-gerung. Ada tempat celuk kain. Ada lagi. Tak tahu. Dah. Habis itu. Kedua daripada apa? Daripada 4 perkara tu. Dia kata ialah tanah. Khabar tu. Bermula kedua daripada 4 tu ialah tanah. Guna tanah pada menyucikan. Kok mana pada. Ni han kat tanah tu digunakan tak kena imam pada tayammum. Digunakan pada tayammum. Dipakai diguna pada tayammum. Guna tayammum.
Ni berarti guna tayamum ni untuk mengangkat hadas. Untuk mengangkat hadas lah. Kerana tulis itu tayamum ini. Ini untuk mengangkat hadas. Awak gitu. Ini untuk mengangkat hadas. Kita kata gitu. Angkat hadas. Untuk mengangkat hadas. Hadas ikutlah. Hadas kecil, hadas besar ke. Kalau nak air semaya, tayamum air semaya. Ada tayamum mengangkat hadas besar. Tak boleh nak mandi wajib ya, tayamum. Ya ada juga cara dia. Ada juga cara dia. Tu dah. Tanah pada tayamum. Dan membasuh atau pada tayamum. Jadi tanah tu juga digunakan pada membasuh. Basuh juga weh. Basuh apa? Membasuh umpama anjing. Basuh anjing. Basuh apa anjing? Membasuh umpama najis anjing. Kata gitulah. Membasuh tu kena kira. Anjing tak kena duduk basuh dia dah. Basuh najis anjing. Umpama najis anjing. Dia kecek umpama tu masuk najis babi. Termasuk najis babi tu. Umpama. Kita nak basuh, nak samak orang panggil. Nak basuh najis mughallazah lah mudah-mudah kata. Ya kena lalu kok tanah tu. Kena turap. Ambil capuk air. Tu dah. Tu. Ya kena pakai dia. Tak ada dia, tak sudah. Tak jadi. Kena pakai tanah. Dua situ. Dan ketiga daripada 4 perkara tu. Apa? Khabar. Alat penyamuk kulit. Dia kata. Alat penyamuk. Alat yang digunakan untuk samuk. Alat penyamuk tu. Lama tu nyamuk gapo pula ambil nyamuk buat nyuci boleh nyamuk. Tu. Alat penyamuk, alat yang diguna untuk samuk. Alat yang kita guna buat samuk. Samuk apa? Kulit, jadi kulit binatang. Samuk kulit, jadi kulit binatang. Geti ku depan lagi tu kulit lama. Kulit orang tak leh. Kulit orang tak masuk. Lama ambil kulit orang. Buat samuk tu. Tak kena samuk ya suci dah. Penyamuk kulit-kulit binatang. Binatang tu pula kena bangkai pula dah. Kalau hak tak bangkai, tak kena samuk dah. Supaya kita semelih lemu. Kulit ya suci dah. Tu juga daging boleh makan. Kulit pun kita nak makan pun boleh. Tak itu. Hak tu tak kena ada samuk. Hak tu samuknya masalah bangkai. Bangkai. Lemu mampus sendiri. Tu masalah. Tu nak samuk. Maka kata dia lagi pada menyucikan kulit. Iyo. Tu dah. Iyo. Bermula iyo. Iyo alat penyamuk ni. Alat ni. Menyucikan kulit bangkai. Dia kata. Menyucikan kulit bangkai. Menyucikan kulit bagi bangkai tu. Ya idhafah. Menyucikan kulit bagi bangkai tu. Tu alat tu menyuci. Kadang-kadang macam-macam lah. Daun kayu. Dia mudah umik. Daun tu downing. Apa lagi make tahi burung pati ke apa semua ke. Tu dia guna. Depan lagi ada belakang alat dia. Alat nak buat samuk. Untuk menyamuk. Lagi dah. Lepas tu menyucikan kulit bangkai. Sebut kulit ni tak masuk ni. Bulu tak masuk ni. Tulang tak masuk. Daging tak masuk. Maka tu tak boleh samuk. Dia kecek kulit tu. Menyucikan kulit bangkai tu. Kena kait tulis itu tak apa. Menyucikan kulit. Maka keluarlah bulu. Dan tulang. Dan daging. Bagi bangkai. Maka keluarlah bulu dan tulang dan daging bagi bangkai. Maka tidak boleh sama. Hak tu nak samuk tak boleh. Daging bangkai yang najis. Bulu najis. Tulang pun najis. Nak ambil mari samuk tak boleh. Kalau jadi bangkai dah. Dah. Hak tu tak boleh. Sebagai cek kulit. Menyucikan kulit bangkai. Apa yakni maksud kulit bangkai ni yakni kulit yang najis. Kulit yang najis. Yang jadi najis. Asal kulit tu kalau semelah molek binatang tu dia tak jadi najis. Ataupun binatang tu tak boleh makan daging ni mula. Hak tu pun tak boleh juga. Hak tu jadi najis. Tengok lagi.
Yakni kulit yang najis. Kulit yang jadi najis dengan mati. Dengan sebab mati. Dengan sebab mati. Dengan sebab mati, dia kata. Kulit yang jadi najis. Kalau kata ini, kulit yang ni kulit binatang. Yang najis. Yang jadi najis. Dengan mati. Dengan sebab mati binatang itu. Tu. Masuk belakang. Kadang-kadang mati tu dengan sendiri. Yang mati ni binatang ada dua. Binatang yang dimakan daging dan binatang yang tak dimakan daging. Dua situ. Binatang yang kita makan daging seperti lembu kubah. Binatang tu, kalau mati dengan tak sembelih, jadi bangkai. Atau sembelih dengan tak kena hukum syarak. Tak kena cara, jadi bangkai. Maka bangkai tu najis. Kulit dia pun najis apa najis. Tapi syarak ke uzuran lagi. Tak apa mu ambil kulit guna tak apa. Sama. Daging nak buat tak apa tak boleh dah. Tulang nak buat apa tak boleh dah. Tu masalah. Yang kedua, binatang yang tak makan daging. Bewok. Apa lagi? Ular. Hak ni tak boleh makan daging. Bila ia mati, sembelih tak sembelih, ia bangkai semata. Hak ni lah mata sembelih tak apa tak bangkai. Ia bangkai semata. Bila bangkai tu, boleh syarat peringat lagi. Boleh juga guna kulit-kulit dia buat ambil pedah po. Lepas tu dengan cara samuk. Samuk. Jadi najis tu dua bentuk tadi tu lah. Ada pohon sembelih, tak apa. Sembelih tak ada najis dah. Lemu kita. Tu daging dia pun tak ada najis po. Nampak tak kulit sama telah. Bulu-bulu pun tak ada gapo. Jadi teruk dia habis dengan sebab kita sembelih tu. Ada pun hok tak boleh makan dagingnya di najis mata dah tu. Nampak tu dah. Lain pada babi dah. Anjing hok ni tak kira mula lagi. Tak ada kira di mula lagi. Kulit tu nak samuk tak boleh. Dah. Nampak tak tu? Ada cara dia depan lagi. Tu. Yang mau duk pakai kulit kambing gapo semua tu kalau nyata tak apa. Tu. Nyata kata samuk dah. Tapi tak apa kena samuk dah. Tu. Tengok lagi. Tu maka dia kata alat penyamuk. Dia kata alat penyamuk. Dabik katanya. Penyamuk. Kulit. Ia menyucikan kulit bangkai yakni kulit yang jadi najis dengan mati. Habis itu dia kecek panak-panak gitu. Dia tak ada bak dia cara ke depan tu. Dan keempat daripada perkara yang menyucikan juga tu apa? Hak ni orang panggil jadi suci sendiri. Jadi suci sendiri. Apa? Iaitulah berbalik arak. Berbalik, bertukar. Terbalik arak, tertukar arak. Arak di sini yakni perkara yang memabuk lah. Kalau sebut arak tu nampak ya khusus. Tapi naknya umum. Muskir. Tiap-tiap benda yang memabuk. Tu. Tertukar arak jadi perkara yang memabuk. Masuk belakang lah. Tuak masih. Tuak masih. Apa semua. Tu. Habis itu. Berbaliklah arak tu jadi cukur. Dia kata jadi cukur. Maka teka jadi arak tu najis. Lama masak molek tu jadi cukur kelik. Jadi cukur tu jadi suci pula dah. Jadi suci. Jadi yang menyuci tu kena ke diri terbalik tu sendiri dah. Tu ya. Tak itu kan? Terbalik jadi cukur. Jadi cukur. Tu hak tu. Maka suci dia. Dan barang pada maknanya dan mubtada. Dan bermula barang yang pada maknanya pada makna apa? Pada makna berbalik arak. Jadi cukur ni. Tu dia. Barang yang pada maknanya barang yang hukum sama. Pada maknanya ni yang hukum samanya sama berbalik arak tadi tu serupa juga apa dia? Khabar. Jadi darah kasturi. Tu khabar. Barang yang pada maknanya juga ialah jadi darah. Yani bertukar darah. Jadi darah. Terbalik darah. Darah sini darah kijang lah kita kata. Darah kijang. Terbalik darah kasturi. Jadi kasturi. Yang kena kecek gitu memanglah. Bukan kata jadi darah kasturi. Mana balik. Jadilah oleh darah itu
kasturi. Mana kata atau pertukarlah oleh darah kijang tu jadi kasturi. Asalnya darah. Bila je beku mari kak, jadi kasturi. Boleh buat minyak wangi pula. Maka suci dia. Itu pada makna arak juga. Arak tukar jadi cukur tak ni. Unit kuamai dia bukan orang panggil. Tu unit bab dia bukan, unit kuamai dia bukan. Hukum dia bukan. Tu. Nampak dah? Boleh. Maka maka tiada melawan kata ini dengan kata kebanyakan ulama hanya yang menyucikan itu tertentu dengan air jua. Sebab apa? Kerana kata mereka itu diperdukan pada mengangkat akan hadas. Tu dan menghilangkan najis. Tapi dengan syarat keduanya lah. Tu. Mengharuskan sembahyang dan umpamanya. Dan dikehendak di sini barang yang terlebih umum daripada yang dimakian. Sama ada hadas dan menghilangkan najis. Dan lainnya seperti suci kulit yang kena sama. Dan suci cukur sebab berbalik khamar jadi cukur. Faham tak? Tu. Lana. Kena kitab Datuk ni. Kena. Tu. Ya kau kogi. Kalau buat cepat gitu, jamin ni tak faham. Tak faham. Pada adat orang learning boleh kata gitu. Dah. Habis itu tengok kali lagi. Musannif kata dan mana tadi? Maka tiada melawan kata ini. Dia kata dia. Tu. Maka tiada melawan kata ini. Kau dulu. Hak saat ni kat mana kita ngaji? Kulit yang najis dengan mati. Hak dah obek sikit tu dengan mati. Saat ni dah obek ke apa? Kulit yang najis dengan mati. Dengan sebab mati. Ada dah obek tambah. Maka tidak masuk kulit manusia. Tambah saat ni dulu. Lakoh. Maka tidak masuk kulit manusia. Kerana manusia jadi suci selepas mati. Kerana manusia jadi suci selepas mati. Dan tidak masuk binatang yang jadi najis pada mula-mulanya lagi. Sebelum mati. Iaitu anjing dan babi. Hak tu dah habis hak mati saat ni tu. Dah habis hak mati saat ni. Habis itu. Maka tengok hak ni. Maka tiada melawan kata ini. Kata ini kata mana? Kena dah habis malah ni. Kata ini yakni. Tulis itu. Yakni. Yakni kata pada membahagikan. Kata pada membagikan perkara yang menyuci. Perkara yang menyuci kepada 4 perkara. Kepada 4 perkara. Tu kata ini. Jadi, musannif kata, dia ni membagi. Dia ni membagikan perkara yang menyuci itu kepada 4. Ialah tak?
benda yang menyuci ni pak, satunya air. Yang keduanya tanah. Yang ketiganya alat penyamak. Yang keempat terbalik suci. Benda tu asal najis terbalik suci. Nampak tu dah. Musannif kata, mung nampak aku duk bagi pak ni, tapi gi tembung satu kebanyakan ulama yang tak bagi lagu ni. Kebanyakan ulama yang tak bagi lagu ni. Ulama kata benda yang menyuci ni ayat je. Ada juga kebanyakan ulama. Benda yang menyuci ayat saja. Ada lagi tak kebanyakan al-mutahhir tu, benda yang menyuci tu apa? Ayat saja ya yang dapat menyuci. Tu dia kata gitu. Maka musannif kata, hak ni ku bagi ni tiada melawan lah oleh kata ini. Dia kata, tak melawan, tak berlawan, man mai khat. Dia kata tak mai khat jengkan. Tidak melawan dengan kata kebanyakan ulama. Dengan ni takluk kepada melawan, tak melawan. Jadi tak melawanlah kata ini, tidak melawan dengan kata kebanyakan ulama. Mana kata kebanyakan ulama? Badal pada kata kebanyakan ulama. Ni ulama kata, hanya yang menyucikan itu, perkara yang boleh menyucikan itu, tertentu dengan air jua. Tertentu dengan ayat mutlak jua. Tu dah. Kebanyakan ulamaส่วนมากบอกว่าสิ่งที่จะมาทำความสะอาดได้ก็คือน้ำเท่านั้นน้ำเท่านั้น tu. Lepas tu hak ni bagi jadi pak ni kat mana ya? Oh ya kata tak belawai, tak lawai. Cuba kira molek Nampak supaya nak belawai tapi tak belawai. Tak belawai. Hak aku kata pak, hak kebanyakan kata so. Hak ku ni pun bukan syadak seorang. Syadak ni pun jenaka mari je. Dah itu kan? Kalau kira. Tiada melawan dengan kebanyakan ulama. Mana kata kebanyakan ulama? Badal pada kata kebanyakan. Hanya, dia kata, yang menyucikan, bermula perkara yang menyucikan itu, khabar, tertentu dengan air jua. Dia kata gitu. Ni kebanyakan ulama kata gitu. Benda yang menyucikan tu, ayat saja. Tanah bukan. Tanah bukan. Tanah tu bukan menyuci. Tu. Pas tayamum tu bukan makna menyucikan lagi. Dia kata, ya adalah jalannya dia tu. Dia kata gitu. Tu. Hak menyuci ayat ya. Tu. Yang menyuci tu ayat saja. Tu. Maka dia kata gini, tak melawan. Sebab apa tidak melawan? Kerana ini ilat pada tiada melawan. Ilat pada tiada melawan. Sebab apakah boleh kita kata tidak melawan perkataan ini dengan perkataan kebanyakan ulama? Kerana, dia kata mereka itu, perkataan mereka itu kebanyakan ulama tadi. Yang menyimpan pada ayat saja tadi tu. Kebanyakan mereka itu tu, perkataan mereka tu, kerana kata mereka tu, kerana bermula, adalah kalau letak muktadah kena faham dah. Kerana bermula perkataan mereka itu kebanyakan ulama tu, khabar, difardukan pada mengangkat akan hadas dan menghilangkan najis. Dia kata. Faham molek wei. Difardukan, apa difardukan? Difardukan, dikirakan, diiktibarkan. เนื่องจากคำกล่าวของพวกเขานั้นน่ะดิฟารดูกันให้คิดให้พิจารณาในส่วนนี้tu difardukan dikirakan pada mengangkat pada perkara yang mengangkat akan hadas. Ya kira ke benda yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau pada mengangkat tu. Kira pada perkara yang mengangkatkan hadas dan perkara yang menghilangkan najis. Kok tu? Tu. Faham tak? Faham tak? Jadi, Allah, ni saja mau duk belik kau ni. Jadi ulama yo hok duk bagi kata benda yang menyuci ni
ayat je. Benda yang menyuci tu ayat saja je. Mana boleh bagi gitu? Bagi lagu tu iktibar di segi benda yang dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Sekali dua tu. Mengangkat hadas pun dia, menghilangkan najis pun dia, air. Air dapat menghilang dan mengangkat. Tanah tak dapat menghilang najis. Walaupun angkat hadas pun, nak basuh berak tak boleh tanah tu. Haid tak tu baik. Tak keluar. Dia kena guna air untuk menghilangkan najis. Jadi, nak boleh bagi kepada satu saja tu, iktibarnya boleh menghilang dan mengangkat. Hak ni je kira satu. Sebab tu jadi tubik pak tu. Nampak tak dah? Dia kata gitu. Boleh tak? Maka kata itu pada mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Keadaan mengangkat dan menghilang tu dengan syarat keduanya. Berlaku keduanya dengan syarat kedua. Dia kena buat gini. Dengan tu han pada mengangkat dan menghilang. Kalau pakai syarat jugalah, mengangkat dan menghilang tu ada syarat dia. Keadaan mengangkat dan menghilang tu berlakulah dengan syarat keduanya. Dia mengangkat dan menghilang tu. Kena tulis pula syarat ni. Syarat lagu mana? Ya ada syarat dia lah. Hak tu tulis sih. Tulis pada syarat. Syarat keduanya. Buat gini. Maka syarat bagi mengangkat akan hadas. Buat gitu. Maka syarat bagi mengangkat akan hadas ialah melalui air atas anggota. Melalui air atas anggota. Dan tidak ada perkara yang menyekat untuk sampai air kepada kulit. Itu syarat dia. Untuk sampai air kepada kulit ni syarat. Berarti kalau air saja, sekadar jiru tak ada ke? Air tu menghadap. Air dapat mengangkat hadas dengan syarat dia. Syarat mana? Kena melalui air pada anggota, lagi pula tidak ada manik, tidak ada hail, perkara yang menyekatkan air sampai ke kulit. Syarat. Tadi dah. Semata-mata air tak ada ke? Itu dia pakai syarat. Tambah lagi. Dan syarat. Tulis. Dan syarat menghilangkan najis. Dan syarat menghilangkan najis ialah mesti hilang sifat-sifat najis itu. Mesti hilang sifat-sifat najis itu. Iaitu warnanya atau rasanya atau baunya. Tu habis 3 syarat. Berarti sekadar jiru, tak duk kuning lagi. Tak dapat menghilang. Menghilang dengan syarat dia. Mana? Habis sifat najis tu. Tu. Saya kecek lagu tu. Faham tak dah? Benda yang dapat menghilang dan mengangkat. Tu tapi menghilang pun dengan syarat, mengangkat pun dengan syarat. Tu nampak tu dah. Hak tu maksud ulama. Nampak tak? Boleh. Faham dah? Situ. Nampak dah? Payah kena? Tak payah leh. Tak payah leh. Hak kata satu saja tu, hak tu maksud lagu tu, difardu lagu tu, ditakdir lagu tu, dikira gitu. Nampak dah? Maka dia kata mengharuskan, yakni untuk mengharuskan, membolehkan. Kita dah kena kata difardukan pada mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilang tu mengharuskan, yakni untuk, ya kena idafah lagi. Untuk mengharuskan, untuk membolehkan sembahyang. Untuk mengharuskan, membolehkan sembahyang. Dan umpama sembahyang seperti sujud tilawah, sujud syukur, maksudnya umpama. Tu mengangkat
mengangkat hadas nak pergi semaya. Tu dah. Mengangkat hadas nak pergi semaya. Menyuci najis nak pergi semaya. Tak suci tak boleh semaya. Tu. Tak suci tak boleh sujud syukur. Tak ngangkat hadas tak boleh sujud tilawah. Masalah dah. Tu hak tu. Tak ada apalah. Hak tu habis dah. Dan jadi padahal, ni Musannif kata. Dan padahal dikehendak di sini, padahal nak di sini, hak tak apalah hak ulama tu dia bagi je. Dia kata benda yang menyucikan tu je. Tak apalah kira kok tu. Padahal dikehendak di sini, apa di sini? Yakni pada membagi kepada 4 ni. Kena kata gitu. Di sini yakni pada membagi kepada 4. Hak duk bagi ke 4 ni, dia kira kat mana? Tengok. Dan dikehendak, yakni padahal bermula yang dikehendak di sini, yakni pada membagi kepada 4 ni, ialah barang khabar. Barang yang terlebih umum daripada yang demikian. Barang ni perkara yang menyuci. Barang tu perkara yang menyuci. Maksud di sini ialah barang, ialah perkara yang menyuci, yang terlebih umum daripada yang demikian itu. Demikian itu pembagian kebanyakan ulama. Demikian itu pembagian kebanyakan ulama. Hak ulama bagi kata satu tu, tak apalah yang iktibar kot tu. Tapi di sini tu lebih umum daripada tu. Yang bagi 4 ni yang lebih umum. Tu. Faham tu dah? Kena dia kan nak ที่ตรงนี้คือการแบ่งเป็น C เนี่ยก็คือสิ่งซึ่งมีความครอบคลุมกว่าที่กล่าวมา tu ya umum lebih daripada yang demikian. Masuk belaka. Bukan hadas saja hak ni. Hak ni duk kecek hadas najis. Bah kena dia moga air saja. Hak ni dak kulit binatang. Semata-mata air tak suci. Kalau tak ada guna alat penyamak dia. Tu nampak tak tu dah? Nampak tak? Tu. Cuka. Arak tu bukan duk jiru air. Maksud like arak baru jadi cuka. Tak, dia jadi sendiri. Kalau gitu, dia umum lagi, dia kata. Umum lagi. Kira hak ni lebih umum daripada yang demikian. Kok mana lebih umum? Dia takmim tu. Dia nak tafsirkan lebih umum tu. Cuba tengok. Terlebih umum tu sama ada hadas, sama ada sama ada mengangkat hadas. Buat gitulah. Sama ada hadas, ini sama ada mengangkat hadas. Tu. Dan menghilangkan najis. Dan menghilangkan najis. Tu tak kira masuk belaka. Sama ada mengangkat hadas dan sama ada menghilangkan najis dan lainnya, lain daripada hadas. Lain daripada hadas dan najis. Kena tu. Sama ada hadas, sama ada mengangkat hadas dan menghilangkan najis dan lainnya, lain daripada hadas, yang mengangkat hadas tadi tu. Lain lagi. Ada lagi ke lain pada tu? Cuba misal. Seperti misal lagi lah. Seperti suci kulit yang kena samuk. Masuk juga. Seperti suci, yang tersuci kulit. Kulit mana? Kulit yang kena samuk. Ni masuk dalam guna alat penyamuk. Bukan guna air, bukan guna tanah. Tak itu ke? Bukan guna air. Tak ada guna air sekali. Ni guna alat penyamuk dia. Ya ada daun kayu, ya ada tarik burung, ya ada larang dia. Tu hak ni. Tersuci kulit yang kena samuk. Dan ni atau pada suci lagi. Ni misal yang kedua. Dan suci cuka. Tersuci cuka. Tersuci cuka ke mana? Cuka ni suci dah. Tu. Suci cuka. Apa cuka cuma awak apanya? Tu. Tu. Dia kecek lagu tu dah. Payah kira. Tersuci kalau kira tu dia payah. Baik so kira. Ya kecek mudah. Ada kitab rekod ni mudah-mudah pun tak apa dah. Kalau buat kira banyak jadi payah pula. Suci cuka pahal dah. Suci cuka sebab terbalik khoma jadi cuka. Terbelik ke tu.
Kena tersuci arak. Dengan sebab terbalik arak jadi cuka. Jangan gigot tu. Yang muka cuka ni je tak kena. Cuka je tak kena duk kira suci. Dah je suci dah. Tak apalah dah. Tak apa tu. Dan suci cuka tersuci bagi cuka. Tak apa. Itu pak. Suci bagi cuka. Sebab apa jadi sucinya? Sebab berbalik, bertukar khamar. Yang ni perkara yang memabuk. Tu. Terbalik jadi cukup. Terbalik jadi cukup. Maka ini orang panggil suci dengan sendiri. Ia bukan guna air. Tak gitu ke? Maka ni lebih umum. Misalnya kata tak belawai dah. Takut kamu pergi jumpa lagi tak lain. Dia bagi kepada satu. Ya tak belawai perkataan ini. Ni. Nak tengok panjang lebar bahasa, tengok ada tahrir. Tahrir ni misalnya kita ni nak ibarat tahrir ni. Mari. Tapi mafhum juga. Mafhum. Tu dia kata. Adalah dalam ibarat dia tu. Tu sini tu ambil tahrir. Ambil dalam tahrir. Habis itu. Dan adapun batu. Kok mana pula? Dia kata. Dan adapun batu. Hak sani ayat. Pakuk mana batu nampak pun istinja dah. Pakuk mananya? Kena tak masuk dalam bilangan. Masuk ni pak je, dia kata. Pak, satu ayat. Yang kedua tanah. Yang ketiga alat penyamak. Yang keempatnya terbalik jadi suci. Pak. Pak batu duk mana? Nampak batu pun kita basuh erak juga. Musa ni kata batu tu tak masuk dalam menyuci. Tu tengok dia kata. Adapun batu, bermula batu. Batu mana? Pada istinja. Jadi yang digunakan pada istinja. Batu yang dipakai pada istinja tu. Jawab adapun ya. Maka, dia kata. Batu tu. Maka tiada ia. Bukanlah ia. Ia batu tu. Bukanlah dia tu menyucikan. Bukan menyuci. Yakni menghilangkan najis. Bukan menghilangkan najis. Batu tu bukan menghilangkan najis. Menyuci ni menghilangkan najis. Ya dua tu ya kan? Menyuci ya. Menyuci ni apa? Mengangkat hadas, menghilangkan najis. Tak itu? Batu bukan menghilangkan najis. Tak habis lagi. Tak habis ke? Tak nampak kuning dah. Kuning tak nampak dah. Tapi ya ada keseksian lagi. Ya ada sampai wasa-wasa belengah tu. Wasa belengah lagi tu. Tu. Maka tiada ia menyuci. Tetapi yang dibohkan. Batu tak ni tu meringankan najis jua. Masuk dalam mukhaffif. Bukan mutahhir. Itu mutahhid, menyuci. Adapun batu bukan mutahhid, mukhaffif, meringankan najis. Wiringan najis, yo. Tak apa dah. Syarat kebenaran dah sekadar tu. Menghilangkan. Meringankan. Tapi ada syarat dia lah. Kena istinja dengan batu ni ada dia. Menghilangkan. Kira sungguh tak menghabis. Perhabis lagi. Perhabis ni kena air. Tapi dengan sebab batu tu perak gitu. Yang meringankan najis dah. Ringin dah. Sehingga tak nampak dah. Tak nampak dah India tu. Habis itu meringankan najis jua oleh mukhaffif. Habis kat tu. Maka adapun air yang menyuci itu. Kena kira lain pula ni. Habis dah. Hak ni. Boleh. Boleh tak? Dah. Nak biar. Tak? Terbaca sendiri, klik baca sendiri. Kalau baca sendiri boleh, berarti tak apa dah. Baca sendiri boleh. Kalau baca sendiri tak boleh lagi, berarti kita ni kena tambah dobik banyak lagi. Tu berarti kekurangan lagi di segi dobik kita. Kerana biasanya kalau you dobik molek, ya boleh baca selalu. Kebiasaannya you klik tu boleh ngok-ngek dah. Cara you. Kerana kitab Jawi. Ni kitab Jawi. Tu cara nak ukur kita putih tak kodam mana tu, klik baca sendiri. Kalau faham, aku ni kena dobek banyak lagi ni. Kalau tak faham tu, kalau faham dah, tak apa dah tu.
Kalau faham dah. Mubtada khabar lah letak wakah baca wakah di mana, mubtada khabar ini ilat mana, tu. Dia kena pakai kaedah dia. Maka adapun air yang menyucikan itu, yang mungkin ikut ni pula ayat mutlak ni lah, nak bahas masalah ayat. Adapun bermula ayat mubtada yang boleh menyucikan itu, kata dia. Air yang boleh menyuci itu apa? Tanah so kira semula. Tanah tu kira semula. Batu tu, tu kira semula. Ni kira air dulu. Adapun air yang menyucikan itu, khabarnya ialah air yang mutlak. Orang panggil air yang mutlak. Apa makna mutlak? Yang tiada. Ini tafsir makna air yang mutlak. Asal mutlak ni dilepaskan daripada kait. Tak disyaratkan dengan apa-apa. Tu. Nanti prasecak ngen kai. Ti prasecak ngen kai dai-dai. Dia warna mutlak. Ayat mutlak. Ayat yang mutlak. Dah. Bukan ais mata-mata. Tu. Mau ais mata-mata. Dah. Ni kadang-kadang mutlak ni kita pakai makna semata. Ais mata-mata. Ais mata-mata. Nam talak. Bukan. Bukan talak tu. Yang mutlak, yang tiada dikait, tu tafsir makna dah. Yang mutlak, yakni air yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Tu faham istilah demo. Ayat yang tiada dikait. Kait ni apa? Tak disyarat. Ayat yang tiada disyaratkan. Tak disyarat.ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไขน้ำที่ไม่ได้ถูกวางเงื่อนไข tak disyaratkan. Tiada dikait, tiada disyarat dengan kait, dengan suatu syarat yang lazim. Suatu kait, suatu syarat yang lazim, yang mesti sebut. Yang mesti sebut. Tak kena syarat ไม่ถูกวางเงื่อนไขด้วยกับเงื่อนไขหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องเอ่ย Air telaga. Kita cebok air telaga, bolehlah beledi. Geram. Tak boleh beledi. Berum. Air telaga boleh beledi. Kita tengok, Pak orang tengok. Ni boleh ambil air semaya boleh tak ni? Air ni? Boleh. Air. Kecek air je. Tak apa. Tengok air. Tak tahu dah dia tengok air. Kita ambil air telaga boleh kolah pun jadi air. Ambil air sungai jernih pula. Boleh kolah. Air. Ni air pun. Air. Dia tak kira dah air sungai, air gapo, air. Hujan turun lipat. Kolah. Air. Tu dah. Tu orang panggil air. Ayat semata-mata. Kok mana air semata-mata? Ia lepas daripada kait, tak kena buat syarat. Pada mau kata air telaga tu, syaratnya telaga. Kira hak tu tak lazim sebut, tak apa. Tak sebut pun reti air. Tu orang panggil kait tu limuwafaqatil waqi', ya. Kalau tak kait pun tak apa. Tak supaya airnya. Kena kait dengan nyo. Kalau tak kait dengan nyo, tak boleh. Ayat 5. Kena guna 5. Kalau tak guna, kalau tak kait dengan 5, tak sah. Tu lazim kena kait hak tu. Ayat cukur. Nampak tu dah? Yang kena kait dengan cukur. Syarat kena kait dengan cukur. Tu. Ayat mutlak ni orang panggil ayat yang tak kena kait, tak apa. Tak kena tak syarat, tak apa. Semata-mata boleh sebut ayat. Orang panggil ayat dah. Nampak tak dah? Nampak tak? Bila masuk tengok rekod lah. Dia mau pakai ambil ais maya lah. Nampak juni malam ambil ais maya. Walau padahal kita serok mari dalam sungai. Air tu juni juga. Hari ni tak ambil sungai, ambil dari lagar pula. Penuh kolor. Ambil ais maya juga. Ni air ni ais maya. Esok lusa pula. Hujan turun pula. Penuh kolor. Ambil ais pula. Tapi bila ambil air 5 mari. Boleh kolor penuh. Air apa weh? Tanya dah. Air apa ni? Air apa?
Mula tanya ayat gapo dah. Kena kait dah. Ayat gapo weh? Ayat 5. Ya dia kait. Bila kait tu hak tu lazim. Basuh muka. Kena masal. Ayat apa weh? Ayat cukup. Kena kait. Kena kait. Hak dulu tak kena sebut gapo. Mung-gurung biasa tak kena gebuk gapo. Dia mau kata, "Hai ni air hak tu air sungai tu." Oh tu. Tak apa. Hak air hujan tu. Oh tu. Tak apa. Panggil air juga walaupun hujan sungai apa panggil air semata-mata. Nampak tu dah. Tu orang panggil air mutlak. Nampak tak? Nampak tak? Tak kata lagi. Aduh. Nampak tu? Tu orang panggil ayat yang tiada dikait, tiada disyaratkan dengan suatu syarat yang mesti, dia kata. Tu dia kata gitu. Adapun ayat hak lain tu dia kena syarat. Ada kait yang lazim. Supaya ayat cukur, dia kena mesti syarat dengan cukur barulah sudah. Kita ambil ais semaya. Masih. Allah, ayat apa ni? Dia mau kata, ayat tu. Oi. Bukan air. Air dah tu. Hai, bukan air ni. Bukan air. Kena masak. Air cukup. Cukup. Kalau tak kat dengan cukup, tak sudah. Tak sudah. Tak sudah. Wasa tak puas hati situ. Tak kat dengan cukup, tak puas hati situ. Kena kuning gini ni. Ayat 5 dong. Kalau ayatnya pun dia belengah. Ya seorang. Ayat dewasa tak cuci, tak licin jadi miak. Ayatnya. Rasa pun lain dah. Tu kalau tak kait tak sudah. Orang panggil tu lazim. Kait yang lazim. Hak ni kalau tak kait pun tak apa. Ayat mutlak ni. Kalau tak kait pun tak apa. Pakai nama ayat gitu je. Orang panggil ayat pun cukup lah. Pas kita masuk dalam telaga, nampak dalam telaga, tu ayat telaga. Kait dengan telaga tu dengan sebab wakil duduk dalam telaga je. Kalau cebok boleh kolak, orang tak panggil ayat telaga, dia panggil ayat saja. Air sungai, boleh panggil sungai dengan sebab wakilnya di sungai, dia panggil kait li muwafaqatil waqi'. Tu je. Air hujan dengan sebab dia turun di atas. Tapi duduk dalam kolak, orang tak panggil ayat saja, tak panggil air hujan dah. Tak tahu ayat gapo dah. Air. Nampak tak tu dah? Faham tak tu dah? Tu dia. Faham tak bang? Faham tak bang? Ngantuk dah? Duduk tepi pintu natal tak? Tepi pintu tak? Wangi hello. Sedap. Sedap. Wangi hello. Patut orang ngajar ni suara ulik dah orang ngajar. Suara ulik. Tidak ada suara ulik yang paling berkesan lebih daripada suara orang mengajar dah. Nak tidur, buka orang mengajar. Nyerah lalu dah. Dah nyerah mudah. Habis. Maka kata dia, dilepas daripada kat. Faham molek orang ni dia tak kecek banyak dah. Depan lagi tak kecek dah ni. Kita kena faham sudah sekali. Dan keluar dengan kata, dan jikalau, royah lagi. Royah pada tiada dikait dengan kait yang lazim. Royah lagi. Ni royah ni nak rak. Ada ulama duk khilah. Dan jikalau, dia kata, ayat yang tak dikait dengan kait yang lazim. Dan jikalau, jikalau adalah ayat itu, tu royah tu. Dan jikalau adalah air itu tu, sekalipun air itu mewah, anak daripada hawab. Terhasil daripada hawab. Hawab mana? Hawab yang naik. Naik daripada air yang menggelegak di atas api. Tu. Air hok naik daripada hawab. Hawab yang naik daripada air. Air mana? Air yang menggelegak. Yang digelegakkan di atas api. Kita rebut air. Nanti derat, you burn fire. Kita rebut air dah. Gelung. Hawab naik. Dipuyuk. Hawab yang naik. Setul dengan tudung tu. Titik air pula. Nanti kecakkan rahai.
Hawa ni kan rahaiของน้ำที่ร้อน Nak tanya, air hok hasil titik daripada Hawa tu air mutlak ke air apa? Tu. Boleh main air semaya dak? Tak apalah, air hok rebun ni tak apalah. Air hok Hawa naik je, boleh air semaya ke dak? Ha? Boleh ke dak? Boleh ya kata duk khilaf tu. Bukan, tak khilaf. Masa Allah boleh sebut boleh semata, tapi panggil air mutlak ke dak duk khilaf. Tu. Musanya kita bina di atas panggil mutlak kata jikalau hanya dia gi ke pendapat hak kata panggil, pendapat yang muktamad. Tengok tak. Jikalau dia kata, jikalau daripada Hawa yang naik daripada ayat yang menggelegak atas api sekalipun, dia ada sekalipun mari tu royah dah tu. Tapi dia tak tulis sekalipun, kita faham di jikalau tu dah. Dan jikalau jadi dan sekalipun jikalau adalah air itu daripada Hawa yang naik daripada ayat yang gelegak, yang menggelegak, yang digelegakkan di atas api. Kita rebuh. Tu sekali pun lagu tu. Boleh. Boleh. Tu dah Hawa dia tu sekali pun. Masya Allah. Masya Allah. Apa tu duk kilah gana boleh panggil air mutlak setengah kata air hak tu lodah. Dalilnya tengok ya kau rebuh hak ni kau kurang. Hak ni kau kurang bawah tu. Hak rebuh tu, hak naik tu ya gi daripada hak nung dah. Kata Hawa naik gi. Air hak tu lodah. Macam-macam ada kilah lagi. Tu dia. Setengah kata hak lain-lain. Tengok kalau rebut air laut dia kata. Rebut air laut, Hawa nak gitu, air titik tu jadi tak ada masing le. Titik tu air tawar. Agak warna kalau mari tengok tu. Tu. Jadi sedap agak dah. Dia ada tu. Ya nah, nampak tak? Tu. Gitu. Letih. Yang nak dengar kali lagi. Ya nak dengar kali lagi. Tapi ngaji ni jangan duk harap ke hak takak. Jangan hak takak. Kalau kita harap takak kita jadi malah. Walaupun kita takak tapi jangan harap ke hak takak. Dulu saya ngaji sekali dah duk pondok dalam ni dulu. Mula-mula nak ngaji tawala tu. Kita beli ni MP3 dulu, MP4 tak ada, MP3 mula-mula timur. Duk takak MP3 tu. Bila ada MP3 tu, MP3 tu, siap dah. Duk ngaji pak, tak ada tulis. Tak ada. Tak ada situ. Tak apa. Nate tu ada. Tak ada tulis. Tak apa, nate tu ada. Tak apa, nate tu ada. Duk kira hak tu. Akhir-akhir jadi kita lama. Kita pun jadi lama. Tulis pun tak nak dah. Otak je tak ada. Jadi orang panggil otak tak ada sangkan. Lebih cepat sikit. Tak ada lagi. Tak ada. Sebab otak tu je kira dah. Tak apa. Ada. Tak apa, ada. Sampai tu jadi lama. Lalu tu lepas pada tu, tak bakal dah. Tak bakal MP3 tu dah. Tak bakal. Tak bakal sedih kalau ni dengar pula ke. Kena kita dengar ambil orang lain lah. Sebab kita tak sehajar. Akhirnya klik cepat sepa sedia. Sebab hati kita duk kira semua ni. Kalau tak ada dah. Tak ada dah. Otak je latih kot tu. Latih kot tu je tu. Tapi bila ada menata ni, nate pula. Kata dia pula lagi nyanyi. Bila ada benda ni, duk kira. Tak apa. Let sikit tak apa. Tu jadi hajar kita. Panggil akhirnya terbeat jadi lama. Tu ada panggil cara juga. Kalau kita kena nyakit tu kena usaha awak melah lah. Takak dengar. Tapi kalau kita sedih cepat dah. Tak apa. Kita pendai sok modah sini. Duk ngaji pendai dah. Tak masalah pun.
Bukan dengar dia tu mulai pula kita boleh kutik habis. Kutik habis. Dah banyak kali yo calling supaya modok itu jual tu jual air tebu. Dah. Boh tebu. Sudah sekali tak sudah lagi. Air ada banyak lagi. Gi pula rok dua. Ada lagi titik. Tayal yang tiga. Nampak titik lagi. Kau banyak kali cukring tu. Banyak kali ya kau boleh banyak. Kalau pakai sekali lagu gerung gitu tu banyak lagi air tembu. Dah. Lagi sikit lagi. Kata musannaf dan keluar dengan kata ka yang lazim. Keluar. Dia kata keluar tak masuklah dia keluar. Dan keluar tak termasuk di dalam kata kita. Keluar dengan kata tak termasuk di dalam kata ka yang lazim. Tu. Gerti tak? Bila sebut kait yang lazim, apa kait yang lazim? Syarat yang mesti sebut. Syarat yang mesti sebut. Kalau gitu, hak tak masuk dalam kait yang lazim ni, apa yang tak masuk dalam tu? Hak keluar tak masuk. Keluar dengan kata kait yang lazim, kait yang mungfak. Tu. Kopak bagi keluar. Keluar dengan kata kait yang lazim oleh kait yang mungfak. Syarat yang mungfak. Apa mungfak? Tak lazim, tak mesti. Boleh cerai. Mungfak ni boleh cerai, boleh buang. Tak kait pun tak apa. Tak lazim. Tu mungfak. Ya kait juga, tapi kait tu syarat tuเงื่อนไขtuไม่จำเป็น แยกได้ เงื่อนไขที่แยกได้ ดึงออกได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงก็ได้tu seperti yang misal air laut. Ya kena kait dengan laut. Moga duduk dalam laut. Dah. Tapi kalau tak kait dengan laut pun orang panggil air dah tu. Dah itu ke? Atau air mata air. Air mata air. Bukan air mata tu. Air mata air. น้ำตาน้ำ น้ำตาน้ำ air mata น้ำตา น้ำตาน้ำ น้ำที่ออกมาจากตาน้ำtu. Yang mata je ada. Kalau air mungfak tu. Air mata air. Ya air mata tu naik dah. Tu air mata. Air badang je lah kat tu. Air badang. Air mata dah lah. Cuma kata air badang. Dah. Tu air mata air. Tu mata air tu orang panggil kait juga. Tapi kait yang boleh kita tak sebut pun boleh panggil air dah. Orang panggil air dah tu. Tu. Nampak tu dah. Orang tua kata, mungkin air mari sepuyuk. Kita pergi cebok air dalam telaga. Tak apa. Mek air dalam air sungai. Pun tak apa biju ni sikit lah. Macam mana tak pakai. Tu air carok. Air apa lagi? Air hujan. Tak apa air yang panggil air dah. Tu. Kalau orang tua yang nak kepada airnya, kita kena ambil airnya. Mungkin ambil airnya mari. Ya kena kait dengan nyo. Barulah dia boleh nyo. Tak sebut nyo tak sudah. Sebab nak pakai nyo ni dia mau duk kena barang tu. Tu orang tua yang dibomo. Tu dia sebab nyo. Habis itu kata lagi. Allahu akbar. Dan ayat perigi. Ayat telaga. Perigi ni telaga lah. Kita setengah-setengah kecek perigi. Orang dulu. Dah tok perigi. Perigi tu telaga dah. Tengah-tengah istilah panggil telaga, setengah panggil perigi gitu ya. Orang dulu kata perigi. Ban perigi tu dah. Kampung perigi tu telaga dah tu. Atau air sungai. Air sungai ada kait dengan sungai. Tu kait yang mungfak saja tu, tak lazim sebut tak apa air sungai air. Tu. Atau air hujan.
Air hujan 6 phone. Tu. Phone tok. Hujan jatuh gitu. Orang tak kena jatuh, panggil turun bahasa Melayu dah. Hujan turun, folong. Tengok tu pula dah. Kita terjemah folong lah. Sia tak kacau folong, kacau phone tok. Kita tok ni tak nak jadi hujan ketau. Tengok tu. Malah nak kata jadi hujan turun, folong. Takut balak gitu. Tu. Tak apalah. Air hujan dia kata dia. Air hujan. Kat dengan hujan. Atau air ambun. Air mong. Air mong. Tu. Air mong. Ni kalau kita tak mutu tengah-tengah malam-malam basah pagi tu basah kok lemak tu. Basah. Tapi kalau kita tolak mutu pagi tu walk kelek masuk dalam rumah, dalam bahasa dia, orang tua tanya, "Air apa ni weh?" Tanya air apa dah. Kalau duk tengah ada tak apalah yo tu. Air mong kita tahu air mong selalu. Ya muka geti dengan wakek mong tu. Tapi bila tolak masuk dalam bahasa, "Hei, air apa bahasa ni?" Ya geti air sendiri. Air tu panggil air dah. Air. Air apa bahasa ni? Air mong mai. Oh. Tu. Tu nampak tu dah. Tapi panggil mong tu kerana dia wakek dia duk tengah ni. Duk tengah padai gitu. Tu habis itu. Lagi. Honyo. Dia kata. Honyo bahkan jadi ni hok ni orang panggil apa istidrak pada suatu mahzub. Dia kena takdir gini honyo ni. Jadi maka wak tafrek pada misal tu sikit. Belum pada honyo ni kita buat tafrek dulu. Maka tidak dinamakan ka yang lazim. Tu dia. Buat gitu honyo tu. Jadi maka tidak dinamakan ka yang lazim. Honyo dinamakan ila akhiri. Barulah kira tu. Nampak tu dah? Kat yang mufak semua ni. Air laut, air mata air, air perigi, air sungai, air hujan, air amun. Itu maka tidak dinamakan kat yang lazim tu. Kat gitu tak ada lazim. Lepas tu, ngano kat tu? Oh, hanya bahkan dinamakan kat muafakat dengan wakil. Orang panggil. Kat yang muafakat yang berselorong. Muafakat ni yang bersetuju bertetang dengan wakil, dengan benda yang berlaku sunguti, benda yang berlaku sebenar. Dia panggil wakil, reality. Kalau panggil reality, muafakat dengan reality dia. Bersetuju, berselorong dengan wakil. Munggo duk dalam luban tu. Apa panggil ayat lagu? Wakilnya duk dalam luban tu ayat lagu. Munggo jatuh turun daripada atas. Apa panggil air hujan. Pagi-pagi apa panggil air mong. Dan sebab air hujan je wakil je gitu. Duk lalai dalam air sungai. Ya kait tu dengan sebab muafakat dengan wakilnya gitu. Cuba cebok boleh kolah. Tak tahu dah. Tak panggil air sungai ke air lagu ke air apa dah. Muka air. Tak gitu ke? Panggil air kolah pula. Air kolah. Tu pun muafakat dengan wakil. Lagi ambil air kolah tu lagi. Ambil air kolah tu. Tu muka duk kolah. Tak gitu ke? Muka duk kolah. Air kolah. Itulah tak tu dah. Tu. Air kubeh. Mana lah kubeh? Habis. Tu je. Yang kerana muafakat dengan wakil. เนื่องจากมันตรงต้องกับความเป็นจริงอย่างนั้นjuwa. Dinamakan kait muafakat dengan wakil juwa. Macam itu. Dengan wakil juwa. So, habis itu. Faham tak? Faham lagi? Tak boleh main-main benda ni. Ini wajib fardu'in kena tahu juga. Dia tak reti bi. Ni iPhone. Dia orang tak mengaji, tahu dah. Tak ada beza. Tak pandai nak beza. Ni ayat mutlak ke iPhone ke. Atau ayat yang berubah yang sedikit. Atau ni atau pada ayat yang mutlak ni pula. Atau kembali kepada ayat yang mutlak lu. Oh, jauh sangat.
Atau atop kepada ayat yang mutlak. Kenapa yang? Boleh tak? Atop klik ke sana. Bila atop klik ke sana, kena ulang semula lah. Ulang semula. Adapun ayat yang menyucikan itu, satunya ayat mutlak. Ayat mutlak sadah. Itu dapat menyucikan. Atau, ini masuk dalam ayat yang menyucikan juga. Masuk dalam ayat yang dapat menyucikan juga. Atau kata dia, ayat yang berubah yang sedikit. Ayat yang berubah yang sedikit. Oh, pening. Yang ni bukan sifat bagi ayat. Lama kita faham kata ayat yang berubah. Ayat sikit tu bukan. Ayat yang berubah sebagai berubah yang sedikit. Yang sedikit tu sifat pada berubah. Jangan kata gitu. Nanti tengok. Ayat yang berubah sebagai berubah yang sedikit. Ia berubah je tapi sikit-sikit. Nanti tengok. Depan lagi nak ayat. Ia berubah. Bila sebut berubah ni, berubah warna, berubah rasa tu lah. Tapi sebagai berubah yang sedikit. Ayat yang berubah yang sedikit. Sebagai berubah yang sedikit. Ubah tu sebab apa? Berubah dengan, takluk kepada berubah. Berubah dengan sebab. Dengan sebab yang suci. Dengan sebab perkara yang suci. Dengan sebab masuk perkara yang suci. Masuk benda hak suci dalam air. Asalnya air tak berubah. เดิมทีไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่เนื่องจากมีสิ่งที่สะอาดเข้าไปทำให้มันเปลี่ยนtu ada benda yang suci masuk dengan sebab masuk perkara yang suci. Benda yang masuk tu suci juga dah. Faham tak? Suci. Diri dia tu pun suci. Bukan najis, suci. Tu. Faham mana benda yang suci tu? Oh, Musannif kata tak sebut lagi. Yang lagi akan datang. Yang tu sifat kepada yang suci. Benda yang suci tu yang lagi akan datang. Yang ni lagi akan sebut insya-Allah. Masuk dalam benda yang suci tu, tahir. Tahir benda yang masuk di dalam ayat yang suci tu. Apa benda tu? Nanti akan sebut depan yang kata lagi akan datang. Tak sebut lagi di sini. Dan dimakian lagi. Dimakian lagi. Apa dimakian lagi? Yakni dikatakan ayat yang menyucikan. Tu dimakian lagi. Dimakian lagi yakni dikatakan ayat yang menyucikan juga. Begitu juga kata dia, boleh menyucikan juga ayat yang berubah banyak. Ayat yang berubah yang banyak. Ayat berubah banyak. Nanti kita nak royak. Berubah sebab apa? Takluk kepada berubah. Berubah tu dengan benda, dengan sebab masuk benda yang suci. Sebab masuk benda yang suci. นื่องจากมีสิ่งที่มันสะอาดเข้าไป benda yang suci. Tapi benda ni benda yang suci ni yang mujawir. Yang tu sifat pada benda tu. Benda tu benda yang suci. Tapi benda tu benda yang mujawir. Ni jumpa istilah fiqh pula. Mujawir. Dia ada guna dengan mukhalid. Mujawid, mukhalid. Apa mujawir? Asal kelima jawara, jujawiru, mujawara ni berdapat. Berdapat, berdekat teh. Maka mujawid tu, maka dia kata, yakni, dia kata, iaitu. Tafsir makna yang mujawid. Apa benda yang suci yang mujawid? Iaitu yang dapat, perkara yang boleh diceraikan, diasingkan, disukukan daripada air. Boleh kita buai, boleh kita asing,เราแยกออกได้เรานำออกไปได้เราแยกออกได้มันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับน้ำ ia bukan jadi sedagi dengan air, ia suku-suku. Kita boleh buai, kita boleh tubik. Tengok pak tu beza dah. Hak tu bukan air tu. Tahu. Sebab tu jadi khilaf masalah mujawid ni. Takrif dia. Setengah ulama kata, apa dia? Mujawid tu kena ke benda kita tengok, pak. Nampak beza dengan air lalu. Tu orang panggil mujawir. Setengah ulama kata, mujawid dengan makna ma yumkinu faslu.
Benda hok boleh kita becek tu baik. Tu kira mari. Tu mujawid. Nampak tu dah? Ngena kau? Ngena kau? Boleh tak kau? Habis itu yang mujawid. Berarti kita ni kena tulis weh dobek. Dia menek orang tulis. Percaya saya lah, menek orang tulis. Siapa baca gerong-gerong ni hurai gitu punya menek orang hak tahqiq dan takkid. Pada ibarat ya menek hak tu. Ya menek hak tu. Lepas tu kita hajar cara lagu ni, cara dalo ni insya-Allah. Bila bahas masalah dah, you halusi. Bahasa masalah halusi. Orang yang tak terdidik dengan cara ni bila sampai waktu mahal masalah mari ya kaliguhnya ya orang panggil set tak agak. Ya tak terdidik. Bila terhajar di tabiat lagu tu ya link cara dalo ni. Tu. Gitu. Habis. Maka kata dia Gano. Nak cukup dah apa dia kata? Boleh juga. Piang kata, tengok dulu testing siapa testing dak. Tengok siapa testing lah mau reti payah pula. Dia mapuh tengah jalan ni payah. Tempat orang ada ramai tak apalah pakat tolak. Ni tempat ada orang susah kalau letih kita seorang. Paduk tolak heret. Maknanya kalau reti tengah jalan ni susah. Kalau nak mari semula pula tu kalau pakat pahedah belaka tak apalah pakat gitu. Ni kalau tak faham, kena heret semula. Payah lalu. Lek orang ngajar ni dia kena tolak seorang dia. Lepas tu pelah. Kalau orang pakat reti belaka dah, pakat tolak tu dia pergi cepat. Tu orang panggil mapuh tengah jalan. Situ jadi payahnya. Kalau lagi mapuh stesen tak apa. Tak apa. Tu dia mula-mula tak payah apa. Apa tak? Sebab tu dia tok guna kira nak cari testing tu kis tu dah. Tengok testing tu. Kis dari mula tengah. Payah. Payah nak kena heret hok dulu mari kena. Aduh. Tu pakat tolak. Tu. Nampak tak? Tengok lagi. Sikit lagi. Maka kata dia benda yang suci yang mujawid iaitu benda yang dapat diceraikan daripada ayat. Cuba misal tengok sikit gak, Syekh. Seperti berubah, dia kata. Seperti ayat yang berubah. Dia kena kecek lagu tu takdir. Seperti ayat yang berubah. Ayat yang berubah dengan sebab dimasuk. Dia kecek tu. Dengan sebab dimasuk ke dalam air itu. Dimasuk apa? Gaharu. Kayu gaharu. Ud. Mai krisena. Tu dah kayu krisena tu. Ya wangi kayu tu. Tu dah. Kayu gaharu. Kayu. Ud. Hak tu mahal tu. Kalau arak ya wahi sangat minyak wangi ud tu. Dia dah ud pula. Ud Yamani. Ud ke apa. Pokok wangi ud je. Tapi orang Melayu kita bila kena jadi busuk. Orang Melayu dia tak cak mana bila mana gapo ni dia tak sedap. Arak ni Allah nombor satu. Dia wahai. Orang Melayu tak cak dia wasap dia cak ringan-ringan lapis ni. Kasturi, 1000 malai apa. Malaikat subuh. Tak apa. Ada. Dah, kenapa? Nama malaikat sah ke ngorek? Subuh tak? Habis. Kata dia,
seperti kayu gahru dimasuk dalam air tu. Lama-lama kayu tu dalam air. Air pun jadi wangi. Bau mari air. Dengan sebab kayu tu ada dalam. Kayu tu suci tak? Suci kayu. Tak ada najis. Tapi dengan sebab kayu tu ada, air pun jadi berubah. Wangi mari. Bau mari. Air. Tu. Duk jadi lagi. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Baru dapat menyucikan lagi. Nampak tu dah. Tak apa. Ambil air semaya tak apa. Itu. Dan kapur. Dia kata. Atau pada, apa dia, garu saat ni. Yang ni seperti berubah tu dengan dimasuk ke dalam air itu. Kapur. Kapur mana ni? Kapur yang keras. Kapur hok kerah. Kalau kapur yang lemuk tu, hok tu tak panggil mujawid, hok tu mukhalid. Dia jadi sedaging dengan air. Ni tak. Kapur hok kerah. Pun. Punที่มันแข็ง kapur kerah dah. Kapur hok kerah dah. Nampak dah? Kita buh kapur dalam air hok kerah si otokok. Kita buh dalam air. Akhirnya air tu jadi bahan kapur pula. Bahan kapur. Air jenis molek tapi bahan kapur lagi. Tu. Bukan kapur hok jadi lemak tu. Hok kapur tu bila kita boleh air jadi habis putih. Hok tu jadi mukhalid. Hok ni mujawid, kapur yang keras. Ya ada dua jenis pula kapur ni, ada hok keras, ada hok lemak, hok lemuk. Maka hok ni hok keras kata dia. Tu habis yang keras. Atau lainnya, lain daripada gaharu dan kapur saat ni tu. Banyak gaharu lagi lah, ikutlah. Apa saja. Tu orang panggil, boleh panggil air menyucikan lagi. Air tu boleh menyucikan. Cuma boleh mutlak tak mutlak khilaf. Duk khilaf ulama di nak nama mutlak ke tak. Kena bawa kayu dah ni. Hang kayu ni. Ni. Panggil air mutlak ke tak? Khilaf betul tak nama je. Betul masalah boleh menyuci, ittifaq tu. Tak apalah boleh. Tak ada cemar. Kayu suci. Boleh ambil air semaya lagi. Nampak tu dah? Tapi khilaf betul mana? Betul kata panggil mutlak ke tak mutlak? Tu betul tak nama. Dah. Betul. Ya no? Batu. Lemak. Batu. Berubah lagu mana? Bahulah tapi aja ni molek. Warna tepi tu je. Tu. Tak ada apa. Hok dalam tak apa. Hok bawah sabung tak apa lagi. Tapi kena kira tu sabung tu suci ke? Tu kira benda tu. Sabung tu suci ke? Ikut mana? Sabung tu tahu tak kata benda tu tauhid ke tak tauhid. Nak kira situ. Tu. Tapi kalau kena ke sabung tu nak dia berubah dah. Saya tengok orang panggil air sabung tu tak boleh lah. Air apa ni? Air sabung. Air sabung tak boleh lah. Buih. Kena? Tak nak tanya ke apa dah lah. Tu dah. Kira semula tu. Ya ada belakang, ada bahasa depan lagi. Kita lama-lama dah ni. Dan kahapur yang keras atau lainnya. Atau ni atop lagi kepada ayat yang berubah banyak tadi. Duk di bawah dimakian lagi tu. Duk bawah dimakian lagi. Kira weh. Atau. Tu atau ni atop kepada ayat yang berubah. Tu masuk dalam dimakian lagi juga. Dan dimakian lagi satunya ayat yang berubah banyak. So, yang kedua atau ayat yang berubah. Ayat yang berubah dengan tarawuh. Tu bahasa Arab mari capur. Ayat yang berubah dengan sebab tarawuh. Tarawuh ni apa? Berubah bau dia. Berbau.
Berbau. Tarawih ni berubah bau. Kau dia bagi apa? Songklin. Tarawih ni mensongklin. Belianด้วยกับการส่งกลิ่นมันมีกลิ่น tarawih. Ada dengan sebab tarawih. Tu tarawih. Misalnya seperti ayat yang terukup, dia kata. Seperti ayat yang terukup. Kok mana? Tu. Tulis itu. Terukup yakni ayat yang terasap. Untuk diwangikan. Terasap untuk diwangi. Tu kadang-kadang. Tu. Orang dulu macam-macam jebuk asap dalam air tu. Lepas tu yokok. Lepas tu asap orang tak tahu Arab tu adalah dia bakar bukhut dia pada bakar panggil asap ut gapo tu ya bu. Boleh air. Lepas tu bila kena asap lama tu air tu jadi bau dah. Kadang-kadang bau wangi hangi. Tu. Ya ada tu terukur orang panggil terkena asap diwangi. Bahaya tak? Tu jadi bau kalau dah air. Tu orang panggil terukur. Maka berubah dengan tarawih orang panggil. Hak tu pun boleh menyuci lagi. Tu. Nampak dah? Mungkin hangit nak air ni rasa hangit makna air ni. Tak apa lagi. Dia kena asap ya. Atau ada bangkai. Kok tu. Ada bangkai di sisi air, di tepi air. Bukan dalam air tu, di tepi. Di sisi di tepi, qaribah. Ada bangkai jifah yang qaribah, orang panggil. Ada bangkai yang duduk di sisi air. Kucing mapuh. Tepi kolah. Dia bukan jatuh le kolah air. Dia mapuh tepi kolah. Tepi lah dah. Lepas tu, ditiup angin. Ditiup oleh angin, busuk bagi bangkai tu. Jadi angin tu tiup pupuk bau busuk tu ditiup ke dalam air. Khabar-khabar tiba-tiba air tu bau busuk. Busuk dengan sebab angin tiup mari. Tiup bangkai tu mari. Bukan diri bangkai tu jatuh dalam air tu dah. Kalau angin tu lepong ataupun ataupun kucing kita kata hak tu cerak dah, kata jadi najis kalau air tu dalam kolah masalah. Ni sebab barang mati tu. Nampak tu dah. Tapi ni dak jauh bahawa mari tu orang tepi. Maka hak tu boleh menyuci lagi. Boleh menyucikan lagi. Tu kena dobek hak tepi tu lah maknanya di sisi tu kena kait molek. Bukan kata hak duduk di dalam dak. Kalau dalam tu hak tu nyata kata air tu najis. Hak ni duduk tepikan ayat, kemudian ditiupkan angin mari. Maka ayat pun jadi terbau dengan cara tarawih. Tu. Boleh. Atau ayat lagi weh. Tu. Piang pun duk tengok je. Kriak kita pun baca ni. Atau ayat yang berubah dengan mukhalif. Tu. Semula tak apa dah. Semula pun tak apa. Nyanyi-nyanyi dulu ke depan. Dah. Asal reti. Kita ni dah reti, ya gi dengan reti, ya sedap. Walaupun sikit-sikit. Tak apa kalau gi dengan tak reti, walaupun banyak, ya tak jadi. Gi dengan tak reti, tak puas hati tu. Tu. Lepas tu rasanya kalau ngaji cara ni insya-Allah dia puas hati. Saya rasa lagu tu. Dah. Habis burian ni suti mana? Mana tak kena buat gapo dah. Cukup. Serta ya. Siapa tengok ya gini, ya kita ni cepat lama kita tengok ibarat.
Bila kitab ni macam-macam mai bab etika apa bab tu, bukan duk baca lama. Kira banyak apa ya, bab hak mudah-mudah tu dah. Dia ada banyak lagi hak mudah-mudah. Bab hak mudah-mudah banyak. Bab cara apa, banyak lagi jadi mudah. Cepat lamat tu kan kita tengok di bab dia. Kadang ibaratnya mudah-mudah ya. Kira tengok ni kita baru je ni, berapa hari je. Berapa kali baca? Baru 11 kali je. 12 kali baca. Baru 12 kali. Dah. Yang kira tu bila nak khatam. Ngaji. Kau apa? Kurang dah. Apa? Habis dah. Jangan. Habis. Kau dah tu dulu kemudian kata atau ayat yang berubah dengan mukhalif wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب